Masa saya sihat dulu tuan-tuan, walaupun kita ni sebagai imam lah, saya buat pergi ke bawah sampai kat tepi, tapi tak nak turun. Tengok benda mayat tu dimasukkan ke liang lahat kan. Apa tujuan dia? Walaupun mayat tu bukan mayat saudara mara kita, bukan mayat orang yang di kalangan kita pun, orang kampung je pun kan, menimbulkan keinsafan dalam diri kita. Esok aku macam ni, kita ni macam ayam daging tuan-tuan. Pasal ayam, tahu cerita ayam daging? Ayam daging, ayam yang buat besar dalam serkap kan, dalam plastik tu, daripada tempat ternak tu bawa pergi pasar kan, banyak berpuluh-puluh ekor lah. Jadi ada seekor ayam tu, kita bagi nama dia Mat lah. Dia berhati, dia tengok kawan dia seorang-seorang kena ambil lah, kena sembelih, letak dalam apa tu, dalam sangkar tu, berhati tu. Tapi sembelih tu dah betul lah, sebelum nak dicelur kan. Kata Mat ni aku selamat lagi, kawan-kawan aku kena lah. Akhir sekali dia pun akan jadi bangsa juga, akhirnya dia pun kena sebelah. Kita macam tu tuan-tuan. Sebenarnya kita berhati orang yang meninggal, kita berhati tengok tu, adakah kita takkan melalui macam simpulan ni sampai masa kita pun jadi macam tu kan. Dia tak tahu pun. Macam adik saya kan, dia berhati tengok dia punya Facebook. Pak kita friend boleh tengok Facebook kan, tengok. Macam tak percaya. Tahun lepas pada waktu ini masih lagi boleh repair motor, boleh repair kereta. Tapi dah mula sakit lah, kalau masuk hospital dah pun keluar. Boleh makan-makan, ada kawan-kawan ajak pergi jalan, pergi periksa, duduk di pantai. Hari ni sudah berada dalam alam barzakh. Sahabat saya yang tadi, tahun pada waktu ni masih lagi cengkah saya, semayang berdiri lagi, boleh jadi imam lagi. Walaupun bukan ustaz lah, dia pun ada kaunselor kan, tapi dah campur gitu ustaz. Orang panggil ustaz juga, Ustaz Wan orang panggil. Kalau yang kenal rapat sikit lagi, Ustaz Char panggil. Orang bedah, orang pun ketik lah. Seorang yang baik, taklah rapat sangat saya. Kalau rapat tu sampai ke rumah, sampai ke kebun, tu rapat tu. Saya taklah rapat, taklah serapat tu, tapi memang kita kenal berbelas-belas tahun. Mula kerja, saya bekerja bulan 6, dia kerja bulan 8, 2008. Tak jauh mana pun, 2 bulan je. Sekarang tinggal saya yang paling daripada generasi 2008 di Baka, ITK Perak. Yang lain semua kemudian. Dulu saya dengan dia, sekarang tinggal saya seorang. Dia tak ada. Hari ni dah beberapa hari berada di alam barzakh. Ini semua takdir Allah Ta'ala, kita tak ada nak baca. Sebab tu kita pergilah tuan-tuan, walaupun bukan pergi tengok dalam liang lahat macam mana rupa jenazah tu, diiringkan, dibuka muka dia sebelum ditutup dengan papan dan ditimbus dengan tanah. Tengok, tak ada masalah, pergi tengok. Kalau mampu, kalau macam Pak Mekat dengan saya tak mampu dah. Berkelilau cari mana kursi lah. Terus kalau ada kursi tepi kubur lain, kursi batu tu, itu jadi bangsa tu nak pergi kat tengah-tengah tu tak mampu. Wallahualam. Baik. Kemudian fasal yang ke-55 ialah membongkar kubur. Faslun yunabbashu al-mayyit li arba'i khisal. Mayat dibongkar kerana 4 perkara. Lil ghusli idza lam yataghayyar, kerana nak mandikan mayat apabila ia belum berubah. Maksudnya dibongkar mayat ni, kata orang kitab ni, mungkin kerana mayat ni pada asalnya disyaki syahid tapi tak syahid pun sebenarnya. Jadi nak dimandikan dulu. Selagi dia belum berubah, kita kena bongkar lah.
Yang keduanya ditaujihi ilal qiblah, kerana nak menghadapkan mayat ke arah kiblat. Ini jarang berlaku. Yang ketiga dia walil mari idza dufina ma'ahu, kalau bumi harta ditanam bersama mayat. Di Malaysia tak laku. Tapi mungkin di tempat setengah tempat laku dia ni tanam dengan meh perak semua, dengan duit. Larut. Dia tanam kereta tanam sekali dengan sebati. Apa dia ada? Kan kereta tu boleh buat apa pun. Tak boleh buat apa. Kata Nabi SAW sebuah hadis, 3 perkara akan mengikuti seorang jenazah apabila ia meninggal dunia. 3 benda akan ikut. 2 akan balik, 1 akan tinggal bersama si mati ni. 2 ni harta dan ahli keluarga dia akan balik. Isteri kita menangis-nangis. Menangis-nangis. Pujuk-pujuk pun sampai ke kuburan dia pergi terjun ke bawah sekali. Tak akan jadi Romeo and Juliet. Balik dia. Balik. Habis 4 bulan 10 hari. Ada lah. Pak Cik Mat tanya khabar, Pak Cik Din tanya khabar, Pak Cik Lan tanya khabar. Kan? Sebab apa sama-sama jemaah dia prihatin. Pak Cik Lan, Pak Cik Mat ni pun duda. Meninggal lama dah. Sial tengok Pak Cik dia. Kematian suami dah 4-5 bulan. Tanyalah. Pendek ceritanya jadi kahwin. Macam tu lah. Tak ada pun arwah suami pun. Tak ada. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, walil mar'ati idza dufina janibuha ma'aha wa amkantu hayatuhu. Perempuan yang tanam bersama janinnya dalam kandungan berkemungkinan jadi tersebut masih hidup. Itu dia. Tapi benda ni kalau dalam hospital dia akan cek. Perempuan yang mati, yang meninggal, perempuan meninggal biasanya hospital akan cek tengok. Kalau misalnya jadi itu masih ada, masih hidup, maka hospital akan membuat pembedahan untuk mengeluarkan bayi itu. Janganlah berlaku ya. Di Malaysia lah tengok pada cara berlaku. Wallahu a'lam. Dan yang akhir sekali ialah berkaitan dengan pasal 26, hukum menghulurkan bantuan di 3 bersuci. Faslun al-isti'anah itu arba'u khisal. Hukum menghulurkan bantuan di 3 bersuci itu ada 4 jenis. Maksudnya seorang yang sakit tu teruk sangat dia nak solat, kita nak membantu dia berwudu tu. Ada 4. Ada 4 hukum Pertamanya mubahah, harus iaitu menghulurkan bantuan untuk mendekatkan air. Wa khilaful aula wa makruha, khilaful aula ialah wa wajibah fal mubahah ya taqribul ma, wa khilaful aula ya sabbul ma ala nahwi mutawaddi. Khilaful aula yang menghulurkan bantuan untuk mendekatkan air kata seorang yang mampu berwudu sendiri, itu khilaful aula. Maksudnya bertentangan dengan apa yang diutamakan. Orang ni mampu ni berwudu tapi kita dulu bantuan. Contoh macam saya lah. Saya boleh duduk sendiri tapi ada orang nak dulu. Ustaz tak ada saya tolong tuang. Contoh itu khilaful aula. Tapi kalau ada orang duduk bantuan, baguslah. Kan dia tolong jinguskan. Okay, ada masalah dia nak bantu. Takkan kita nak suruh tak payah. Tapi memanglah ada orang bahasa macam tu kan. Tak apa saya boleh duduk sendiri. Tak ada masalah hukum ni pun tak adalah sampai haram, khilaful aula je. Kemudian wa makruha ya liman yaghsilu a'dha'ahu. Mulakan batuk membasuh seluruh anggota wuduknya. Ni makruh orang yang berwuduk ni kita dulu bantuan nak basuh pula. Kita dah tolong basuhkan, tolong sapukan. Makruh dia mampu tapi kita ni takkan ulur sejurus air tak boleh. Ini sampai dia nak tolong basuhkan muka. Kadang orang tu mampu je, walaupun sakit tapi dia masih mampu berwuduk sendiri. Kalau kita juruskan air, khilaful aula. Kalau kita tolong sapukan, tolong basuhkan, tolong ratakan air, tu tak jadi makruh.
Wal wajibah yang marid indal ajzi. Wajib mengulurkan bantuan untuk orang yang sakit ketika dia lemah. Ini wajib. Kan? Wajib kan. Darah di saya kan. Betul ni. Mak saya lah yang ambilkan wudu. Pasal dia tak mampu. Nak angkat kaki pun tak mampu. Macam mana? Nak semayang, nak semayang. Mak saya pun ambil air, dia boleh air. Ambil segayung. Sapu kat muka. Mak sendiri boleh, mahram. Sapu kat tangan. Kat kaki. Semualah duduk-duduk kan. Betul saya pun semayang. Jadi dia boleh bangun, ejas lah. Duduk di atas katil. Allah. Itulah sebagai penutup kepada fasal yang ke-56 hukum menggunakan batu hidup suci. Jadi hadis kita bicarakan tentang fasal-fasal ini insya-Allah pada fasal kuliah yang berikutnya, iaitu pada 7 Januari 2024 kita akan sambung pada perbincangan